Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Taufik bin Ismail. Nama metrik saya adalah F20A0475 dan saya dari SPH. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang mitosis dan meiosis. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan. Kromatin merupakan bentuk DNA dan protein yang bersifat nipis, manakala sitokromatik adalah struktur kromosom yang serupa dan ia dihasilkan daripada replikasi, iaitu semasa fasa S. Proses sinesis adalah pasangan dua kromosom homolog membentuk tetrad, manakala crossover adalah bahagian kromatik yang melakukan proses pertukaran tetrad. Melalui gambar rajah ini, kita dapat maklum bahawa kromatin merupakan bahan dalam kromosom yang terdiri daripada DNA dan protein. DNA ini akan membawa arahan kepada genetik sel. Kromatin mempunyai protein utama iaitu dipanggil sebagai histon yang membantu mengemas DNA dalam bentuk padat dan sesuai dengan inti sel. Kromatin ini akan membentuk satu struktur yang dipanggil sebagai kromosom. Struktur kromosom ini mempunyai beberapa bahagian yang dipanggil sebagai tangan, telomere dan juga centromere. Ini merupakan anatomi bagi struktur kromosom. Melalui gambar rajah ini, kita dapat melihat bahawa centromere merupakan titik di mana sistem kromatin bergabung. Kedudukan centromere ini berada di tengah-tengah bagi tangan P dan Q. Tangan P merupakan tangan yang pendek dan ia menuju ke atas, manakala tangan Q pula merupakan tangan yang panjang dan menuju ke bawah. Telomere pula adalah hujung bagi setiap kromosom. Ini merupakan sineksis. Sineksis adalah dua pasangan kromosom yang mana sistem kromatik mereka akan bersentuhan dan ia akan dipanggil sebagai tetrad. Manakala ini pula adalah proses crossover. Melalui proses ini, kita dapat mewujudkan variasinya kepelbagaian sifat keturunannya. Melalui sistem kromatin, mereka akan bersilang antara satu sama lain dan mewujudkan tetrad yang membawa variasi DNA yang berbeza. Bagi tapak perjalanan antara sistem kromatin, ini adalah dipanggil sebagai kiemasta. Ini pula adalah diploid dan haploid. Diploid ini mengandungi dua set kromosom yang lengkap, manakala haploid mengandungi satu set kromosom yang tidak berpasangan. Diploid ini boleh dikatakan sebagai 2N, manakala haploid pula adalah N. Sel-sel yang dihasilkan dari mitosis dipanggil sebagai diploid atau 2N, manakala sel-sel yang dihasilkan oleh meiosis pula dipanggil sebagai haploid atau N. Sebagai contoh, dalam badan manusia mempunyai sel X kromosom iaitu 23. Dengan ini, bilangan diploid atau 2N kromosom yang terkandung dalam badan manusia adalah 23. Manakala, bagi bilangan haploid N kromosom pula yang terdapat dalam badan manusia adalah 2 kali ganda daripada diploid, iaitu 46. Okey, sekarang, mengapa sel-sel perlu membahagi? Sel-sel perlu membahagi kerana ia melakukan proses pertumbuhan, membaiki dan juga pembiakan. Organisma dapat tumbuh melalui pembentahan sel. Selain itu, dalam organisma multiselular, beberapa sel tersebut mempunyai fungsi yang berbeza dari sel yang lain. Proses ini menjadikan sel yang berbeza dipanggil sebagai sel differentiation. Selain itu, sel-sel akan membahagi untuk membaiki sel yang cedera, sakit atau menggantikan sel yang telah mati. Stem cell pula merupakan sel yang mempunyai keupayaan yang unik dan digunakan bagi menggantikan sel dan tisu yang telah rosak. Jadi persoalannya sekarang adalah, bilakah sel akan membahagi? Antara faktor yang paling menghadkan ukuran adalah ukuran membran sel. Sel akan memastikan mereka akan mendapatkan nutrien dan sel yang lebih besar akan memerlukan luas permukaan yang lebih besar untuk bertahan hidup. Dengan pertambahannya isi padu, luas permukaan sel tidak akan bertambah dengan banyak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zamri Ikmal bin Zakaria. Nombor metrik F20A0435. Hari ini saya akan membicarakan tentang mitosis. Mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel eukaryot untuk menghasilkan dua sel anak yang mengandungi kromosom yang seiras dengan kromosom induk.
Kromosom ini mempunyai bilangan dan jenis kromosom yang sama dengan sel induk. Mitosis terlihat dalam proses pertumbuhan, penjanaan semula dan penggantian sel-sel rosak atau lama. Mitosis berlaku dalam semua sel sama, iaitu sel tubuh organisma selain daripada sel-sel gamet. Sel pembiakan seperti sperma dan ovum. Mitosis berlaku dalam sel pertumbuhan dan sel haiwan dalam tisu-tisu khusus. Mitosis terbahagi kepada 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Semasa di profasa, di dalam nukleus kromatin mula memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Kromosom dilihat terdiri kepada 2 berbenang seiras yang disebut kromatik kembar. Kedua-dua kromatik kembar terikat di centromere. Membran nukleus terurai, nukleus menghilang, centriole berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelondong mula membentuk. Di metafasa, centriole berada di kutub sel yang bertentangan. Gentian gelondong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Metafasa berakhir apabila centromere mula membahagi. Anafasa, centromere membahagi 2 dan kromatik kembar berpisah. Gentian gelondong memendek, memecuk dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Anafasa berakhir apabila kromatik sampai di kutub sel. Di telofasa, apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik kini dikenali sebagai kromosom anak. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Kromosom berbentuk berbenang halus kromatin semula. Nukleus berbentuk semula, gentian gelondong menghilang, membran nukleus mula terbentuk. Assalamualaikum. Nama saya Nasrul Hafizan bin Muhammad. Nama matrik saya F20A0482. Saya akan membentangkan tentang tajuk meiosis. Pada bahagian pertama, saya akan menerangkan tentang peristilahan yang ada dalam meiosis. Maksud diplot ialah 2 pasang set kromosom yang terdapat pada badan manusia, iaitu 23 kromosom atau jumlahnya sebanyak 46. Kalau haploid, satu set kromosom gamet atau sel set pada manusia 23 kromosom. Pasangan homolog, setiap kromosom berpasangan sama dengan yang lain dan hanya satu pasangan yang berbeza, iaitu kromosom X dan Y. Ini adalah gambar homolog kromosom, iaitu satu kromosom lelaki dan satu kromosom perempuan apabila digabungkan menjadi atau dikenali sebagai tetra. Pada manusia, ia mempunyai 23 set kromosom dan setiap set kromosom ini terdiri daripada 2 homolog. Manakala autosom ialah kebanyakannya membawa sifat keturunan. Pada manusia, autosom adalah 1 hingga 22 set. Dan ini adalah gambar rajah set kromosom, iaitu 23 pasang. XX kromosom ialah perempuan, XY kromosom adalah lelaki. Now, I'm going to talk about meiosis. Maksud meiosis ialah proses gamet dengan separuh jumlah dihasilkan. Semasa meiosis berlaku, sel diplot akan menurun menjadi sel haploid.
Sekiranya meiosis tidak berlaku dalam bilangan kromosom, pada setiap generasi yang baru, keturunannya akan mati. Meiosis terdapat dua pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis lelaki dipanggil spermatogenesis dan menghasilkan sperma. Meiosis perempuan dipanggil organesis dan hasilkan ova. Jadi, ini adalah gambar spermatogenesis dan oogenesis. Di bahagian sperma, 4 sel sperma dihasilkan dari spermatosis kedua, dan bagi oogenesis, jika pola body mati, hanya ovum yang dihasilkan dari setiap oosit primary. Gambar menunjukkan proses meiosis 1, meiosis 2 pada spermatogenesis. Interphase merupakan fasa yang pertama dalam meiosis. Interphase merupakan ulangan kromosom, iaitu S-phase. Setiap kromosom diduplikasikan terdiri daripada 2 kromatik saudara yang sama yang terpasang pada sentromernya. Pasangan sentrio juga mereplikasi. Ini adalah gambar rajak inti dan nukleus. Dalam meiosis terdapat 4 fasa, iaitu prophase 1, metaphase, anaphase dan telophase. Prophase merupakan fasa yang terpanjang dan paling kompleks. 90% proses meiotik dihabiskan di prophase. Kromosom homolog bersatu untuk membentuk tetrad. Tetrad merupakan 2 kromosom atau 4 kromatik. Selain itu, berlaku juga crossing over di prophase. Semasa crossing over, segmen non-sister pecah dan dipasang semula di kromatik lain. Jas mata merupakan tempat crossing over. Ini adalah contoh gambar rajah prophase 1. Metaphase 1 merupakan fasa yang paling pendek. Tetrad sejajar pada plate metaphase. Apa yang berlaku, pasangan homolog ke kutub adalah secara rawak, dan di sini juga berlaku variasi. Fasa seterusnya ialah anaphase 1. Kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub. Dan di anaphase 1 juga, sister kromatik tetap melekat pada sentrum mereka. Dan fasa terakhir ialah telophase. Pada fasa ini, setiap tiang mempunyai set kromosom haploid. Sitokinis berlaku dan 2 sel anak haploid terbentuk. Di bahagian meiosis 2, terdapat sedikit perbezaan dengan meiosis 1. Perbezaannya ialah meiosis 2 tidak ada interphase bagaimana meiosis 1. Pada fasa meiosis 2 juga tidak ada replikasi DNA, tetapi meiosis 2 sama dengan mitosis. Pada meiosis 2, prophase, metaphase, anaphase dan telophase sama dengan mitosis, kecuali ada sedikit perbezaan di fasa telophase 2. Gambar rajah ini menunjukkan proses fasa telophase 2. Fasanya adalah sama dengan telophase dalam mitosis. Bentuk ini dan sitokinis berlaku. 4 haploid sel anak perempuan dihasilkan. Gamet seperti sperma atau telur. Dalam meiosis 2 berlaku juga non-disjunction, iaitu kegagalan kromosom homolog atau sister kromatik untuk membahagi. Keputusan non-disjunction, penghasilan zigot dengan kromosom tidak normal. Bilangan kromosom yang tidak normal boleh merosakkan keturunan. Non-disjunction ini berlaku dalam 2 fashion, iaitu monosomi dan trisomi. Dalam trisomi organisma 18, ia mempunyai 3 kromosom dalam 18 set. Manakala dalam organisma monosomi rup 3, ia hanya ada 1 kromosom dalam rup 3 set. Ini adalah contoh non-disjunction. Yang pertama, Down syndrome, trisomi rup 1. Yang kedua, Turner syndrome, monosomi rup 3. Klinefelter syndrome, trisomi rup 3. Dan Edwards syndrome, trisomi 18. Sekian sahaja daripada kumpulan saya. Segala kekurangan harap dimaafkan. Sekian, terima kasih.